Saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Berzikirlah sebanyak engkau mampu, agar kemenangan jadi milikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulakan majlis pada pagi ini dengan kalimah suci Ummul Quran, Al-Fatihah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nuri Syam bin Ahmad, Pengetua Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Yang berusaha Puan Kalsum binti Sidik, Tolong Kanan Pentadbiran Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Yang berusaha Datin Hajar Rafidah binti Mokhtar, Tolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Yang berusaha Puan Hajah Khadijah binti Ishaq, Tolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Barisan guru kanan mata pelajaran serta guru-guru Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Seterusnya para penerima anugerah yang diraikan dan anak Nersamni yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk menjayakan majlis apresiasi Samni 2020. Ia sebagai tanda penghargaan terhadap sumbangan dan hikmat bakti murid Sam Nurul Iman dalam semua aspek dalam bidang hal ehwal murid dan kurikulum sepanjang tahun 2020. Sidang penonton yang dihormati, untuk makluman semua, buat julung-julung kalinya, Majlis Apresiasi Samni 2020 ini dilangsungkan secara atas talian dalam suasana norma baharu. Untuk makluman semua juga, majlis ini akan berlangsung mengikut ketetapan berikut. Yang pertama, montaj Majlis Apresiasi Budi yang telah pun kita saksikan tadi. Yang kedua, ucapan alu-aluan oleh pengacara majlis. Yang ketiga, nyanyian lagu Asmaul Husna, lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah. Yang keempat, bacaan doa. Yang kelima, ucapan pengetua Sam Nurul Iman. Yang keenam, persembahan tilawah Al-Quran. Yang ketujuh, penyampaian anugerah. Yang kelapan, persembahan Dai Sahiba. Yang kesembilan, penyampaian anugerah. Yang kesepuluh, Kultim. Yang kesebelas, sambungan penyampaian anugerah. Dan yang ke-12, ucapan penangguhan juru acara. Mulus jemari menggapai cemara, hati nan walang biar telerai. Astaka Nurul Iman menyambut mesra, anugerah apresiasi membuka tirai. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Majlis Apresiasi 2020 dimulakan dengan bersama-sama kita mengalunkan Asmaul Husna, lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu sekolah.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Negaraku, tanah tumpah
النفوس ويربي العقول وينتج المربين المتقين. يربي النفوس ويربي العقول وينتج المربين المتقين. المعهد الديني الإسلامي نور الإيمان، محترم الوالدين والمربين والأساتذة والمعلمين والأصدقاء المقربين. والأساتذة والمعلمين والأصدقاء المقربين. نحب الله ونحب الرسول والوالدين والأقربين. نحب الله ونحب الرسول تحت ظلال نور إلهنا الرحيم. العلم والإيمان والعمل هي من قصدنا العزيز. طلب العلم وبذل الحكمة ومن عزمنا المتين. طلب العلم وبذل الحكمة ومن عزمنا المتين. واسمك يا معهدنا لامعة طول الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan rahim-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis apresiasi budi ini mendapat keredaan dan hidayah. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang hikmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan, mengharapkan ihsan-Mu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sahsiah insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan pribadi yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Habib bin Maksum, yang dipertua PIBG Sam Nurul Iman, yang berusaha Puan Kalsum binti Siddiq, penolong kanan pentadbiran Sam Nurul Iman, yang berusaha Datin Hajah Rafidah binti Mukhtar, penolong kanan Halim wal Murid Sam Nurul Iman, yang berusaha Puan Hajah Khadijah binti Ishaq, penolong kanan co-curriculum Sam Nurul Iman, barisan guru Sam Nurul Iman, ahli jawatankuasa PIBG, seterusnya anak-anak pintar saleh yang diraikan, serta ibu bapa dan para penonton yang saya muliakan. Apa khabar semua? Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat sama-sama meraihkan Hari Apresiasi Budi pada tahun ini. Walaupun dalam suasana yang berbeza, namun demi meratakan lekuk pandemik COVID-19, kita akur dengan SOP yang telah ditetapkan. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang dipenuhi dengan peristiwa mencabar. Tidak pernah lagi dalam sejarah moden manusiawi sejenis wabak memberi impak yang begitu besar sekali terhadap lingkungan ekosistem kehidupan kita. Penularan COVID-19 bukan sahaja telah merenggut nyawa, malah turut merencatkan segala aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun. Bidang pendidikan khususnya pihak sekolah amat terkesan dengan situasi ini. Banyak aktiviti yang perlu dirangka dan disusun semua. Tarikh-tarikh peperiksaan terpaksa dirombak, malah ada yang terpaksa dibatalkan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dipergiat mengikut keupayaan guru dan murid melalui pelbagai medium bagi memastikan anak-anak didik tidak tercicir. Malah program tahunan sekolah yang telah dirancang sedaya mungkin diusahakan oleh pihak sekolah untuk dijayakan selaras dengan saran pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sambutan Hari Apresiasi Budi ini merupakan antara program tahunan sekolah yang dapat dijayakan pelaksanaannya pada tahun ini. Program ini menjadi wadah untuk menghargai khidmat bakti anak-anak pintar saleh Sam Nurul Iman serta keterlibatan mereka dalam pelbagai aktiviti hingga melonjakkan nama Sam Nurul Iman ke peringkat kebangsaan. Pihak sekolah amat berterima kasih kepada semua guru dan anak-anak pintar saleh yang telah bekerja keras untuk mencapai tahap tersebut. Jutaan terima kasih juga tidak kita lupakan kepada ibu bapa yang sentiasa menjadi pendorong dan penyokong usaha pihak sekolah melalui sumbangan pelbagai bentuk, terutamanya dana PIBG. Terima kasih. Saya yakin dan percaya
Pengiktirafan melalui anugerah seumpama ini dapat menyuntik semangat daya saing yang positif dalam kalangan anak-anak pintar soleh untuk mengasah bakat dan kebolehan mereka. Seterusnya, menunjulkan akhlak yang mulia dan sifat kepimpinan yang boleh diteladani, bukan hanya dalam bidang akademik, malah memiliki akhlak terpuji, menjadi bualan guru-guru kerana sentiasa bermanis muka dan sifat ringan tulangnya. Maka tidak heranlah jika murid seperti ini disenangi oleh seluruh warga sekolah. Golongan murid seumpama ini wajar diberi penghargaan agar menjadi qudwah hasanah, di samping dapat membuka minda anak-anak pintar soleh bahawa pihak sekolah tidak hanya meraihkan mereka yang hanya cemerlang dalam pencapaian akademik sahaja, tetapi turut memberi pengiktirafan dalam pencapaian bukan akademik dan sahsiah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, pihak sekolah cakna dengan kekurangan fasiliti untuk anak-anak pintar soleh melakukan latihan sukan dan aktiviti ko-kurikulum. Kita telah menggunakan semaksimal mungkin ruang yang ada. Malahan dengan prasarana yang sedia ada ini, kita masih mampu menjadi tuan rumah bagi melaksanakan pertandingan ko-akademik dan kamil sebelum ini. Saya kagum walaupun anak-anak pintar soleh menghadapi pelbagai kekangan, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat mereka untuk menyertai pelbagai pertandingan pada setiap tahun seperti Sukmas. Sekolah kita telah berjaya mendapat johan dalam pertandingan memanah kategori lelaki dan naib johan bagi kategori perempuan, serta mendapat naib johan juga dalam acara bola jaring dan badminton kategori lelaki yang melayakkan Sami mendapat kedudukan ketiga dalam Sukmas Zon Barat tahun 2020. Selain itu, kita turut menyertai acara dalam kejuaraan MSSD, Camp Corps Cadet Polis dan Camp Cadet Bomber dan penyelamat di peringkat daerah. Sekolah kita juga berjaya mendapat johan hafazan dan naib johan khat dalam Maharajan Al-Quran dan Festival Kesenian Islam Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah kurniakan ketika ini menjadi asbab Allah rezekikan yang lebih baik lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatankuasa yang telah bertungkus lumus sebenarnya untuk merealisasikan Hari Apresiasi Budi pada tahun ini, terutamanya Datin Hajah Rafidah binti Mukhtar dan Puan Hajah Khadijah binti Ishak selaku peneraja utama program hari ini. Bagi saya, pihak sekolah juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas bukan saja kepada para pelajar yang bakal menerima anugerah, malahan ibu bapa dan para guru juga yang turut menjadi nadi atau tulang belakang sehingga membuahkan kejayaan untuk mereka. Semoga kerja buat kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup tirai bicara, saya ingin menyuruh kepada hadirin sekalian agar dapat bersama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan kualiti hidup sihat dalam kalangan anak-anak pintar soleh ini. Sihat yang dimaksudkan bukan hanya tertumpu pada kesihatan tubuh badan semata-mata, tetapi juga penting dititik beratkan kesihatan minda dan rohani mereka, kerana pada pundak mereka lah nanti yang bakal mencorak warna-warna kegembiraan negara pada masa depan. Dan janganlah kita yang menjadi penyebab tercalitnya warna kehancuran atas kealpaan dan kenekaan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih diberikan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tazkirah yang saya akan kongsikan pada hari yang berbarakah ini bertajuk Rasulullah SAW, pemimpin yang diteladani. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut tentang perkongsian saya pada hari ini, apakah maksud sebenar atau takrif tentang seorang pemimpin? Pada pendapat saya, seorang pemimpin ialah seorang ketua atau seseorang yang memegang amanah yang besar bagi menjaga sesuatu organisasi. Contoh yang kita dapat kaitkan dalam kehidupan seharian kita seperti ibu bapa yang memimpin anak-anak mereka. Seterusnya, para suami yang menjadi ketua keluarga untuk memimpin sebuah keluarga. Ini dapat dikaitkan dengan sebuah hadis Nabi SAW. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Melalui hadis tersebut, kita dapat kupaskan bahawa betapa pentingnya memiliki seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi. Persoalannya, bagaimanakah kita hendak mendapati sesebuah organisasi itu berjalan dengan baik, teratur dan tersusun? Semestinya kita perlu memiliki seorang pemimpin dan ketua yang baik. Kerana apa? Kerana pemimpin dan ketua yang baik akan menghasilkan pengikut yang baik. Hadirin hadirat sekalian, Rasulullah SAW adalah insan paling tepat untuk diteladani pemimpin zaman ini, kerana baginda bersifat lengkap tanpa memiliki sebarang kelemahan daripada aspek akhlaknya. Malah, 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul perlu menjadi ciri terpenting diikuti umat zaman ini, seperti sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Hadirin yang dihormati sekalian, antara ciri-ciri contoh kepimpinan Nabi Muhammad SAW, yang pertama, menjadi diri sendiri dan sentiasa bercakap dengan benar. Yang kedua, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, sentiasa berfikiran positif seperti Rasulullah SAW. Kisah teladan yang kita dapat kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang diteladani, pada 20 Ramadan atau 80 tahun setelah hijrahnya, Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar 10,000 orang pasukan tentera Islam dari Madinah dan sekitarnya untuk memasuki Mekah. Kaum Quraisy menjadi gentar, takut dan gerun melihat banyaknya pasukan tentera Islam yang datang mendekat dengan mereka. Dengan situasi yang menguntungkan itu, apakah tindakan Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW tidak menyimpan sifat dendam. Sebaliknya, memaklumi keselamatan bagi sesiapa sahaja yang ingin memasuki Mekah. Bahkan, rumah Abu Sufyan, pemimpin orang Quraisy. Sasaran penghancuran Nabi Muhammad SAW hanya satu, iaitu menghancurkan berhala yang selama ini mengotori rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW menukar semua musuh Islam, menukar semua musuh menjadi Islam di dalam negeri Islam. Alhamdulillah, banyak yang telah kita pelajari dan dapati daripada kisah teladan Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin yang unggul, yang patut kita teladani. Semoga tazkirah dan perkongsian saya bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Hadis tersebut menunjukkan bahawa setiap daripada kita ini adalah pemimpin, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin di akhirat kelak. Setiap negara atau sebuah organisasi pasti mempunyai sebuah pemimpin atau ketua. Pemilihan ketua atau pemimpin dalam Islam perlulah diambil serius, kerana corak atau bentuk kepimpinan itulah yang akan membawa kita sama ada ke arah keridhaan Allah atau sebaliknya. Rasulullah SAW merupakan insan yang paling tepat pada masa kini untuk diteladani oleh pemimpin. Hal ini kerana Rasulullah bersifat penuh akhlak dan penuh dengan sifat terpujinya, berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah yang pertama, Nabi SAW bersifat adil dan tegas. Rasulullah bersifat as-sidqu dan al-amin. As-sidqu bermaksud benar. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berbohong kepada sesiapa pun. Hal ini kerana baginda memiliki sifat jujur yang sangat tinggi, sehingga digelar al-amin oleh penduduk Quraisy di Mekah. Yang ketiga, Rasulullah sentiasa mentarbiyah sahabat. Seringkali Rasulullah dan sahabat berkumpul dan Rasulullah menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah-kisah Nabi yang dahulu, dan menyebabkan perkara ini menyebabkan sahabat Rasulullah menjadi matang dan tidak mudah diserobing oleh mana pihak seperti kaum munafik dan musyrikin pada ketika itu. Pelasahnya, terdapat beberapa kesimpulan yang ingin saya simpulkan pada video kali ini. Yang pertama, sebagai pemimpin, haruslah kita menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita haruslah berusaha mempelajari dan meneladani akhlak baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, kita telah pun tiba di penghujung majlis. Bersyukur kini kami panjatkan majlis anugerah telah pun disempurnakan. Sekalung penghargaan kami hulurkan, segulung tahniah kami ucapkan. Pulang ke desa menyambut lebaran, disambut mesra rakan dan taulan. Jika tersasul mohon keampunan, jika tersalah harap dibetulkan. Bagi pihak majlis, kami menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya tersilap kata atau tersalah bicara sepanjang perjalanan majlis ini. Burung tekukur terbang rendah, terbang bersama si burung murai. Saat ini saat penyudah, tanda majlis melabuhkan tirai. Dengan ini berakhirlah sudah Majlis Anugerah Apresiasi Budi Sekolah Agama Menengah Nurul Iman 2020. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Diharapkan anugerah yang disampaikan ini menjadi batu loncatan kepada semua pihak dalam meningkatkan prestasi warga Samni sekalian. Akhir kata, renungilah kata-kata seorang cendekiawan. Kejayaan yang luar biasa dicapai oleh orang biasa yang berusaha secara luar biasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.